Terima kasih, Dari Betul. Saya ucapkan terima kasih jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri Ketengahutan. Tapi saya agak kesal bahawa Yang Berhormat Menteri tidak menjawab soalan di mana bila kita sebut tentang pelaburan luar negeri, iaitu yang bernilai tinggi dan juga berteknologi tinggi, khususnya dalam sektor digital, yang tidak mahu datang ke Malaysia untuk buat pelaburan. Dan saya nak sebut di sini dengan izin. In August, there were news reports that Apricot, Facebook and Google new subsea cable aimed at boosting regional connectivity would bypass Malaysia entirely. Facebook said in a statement that the cable system expected to launch in 2024 would provide an initial design capacity of more than 190 terabytes per second to meet rising data demand in the region and support the upcoming Echo and Bifrost cables, which will also not connect to Malaysia. Without submarine cables, data centers will not flourish. And at that point, how can we attract digital investments that matter? Dan saya perhatikan di sini, Yang Berhormat Menteri is in a state of denial. Tak mahu mengakui bahawa dasar kabotaj beliau yang silap telah menghalau pelaburan-pelaburan yang sepatutnya datang ke Malaysia. Saya sebut di sini, ini bukan dari pembangkang. Ini bukan datang dari pembangkang. Ini datang daripada pengerusi MDEC, Dr. Rais Husin, iaitu daripada kerajaan sendiri yang menyatakan bahawa Yang Berhormat Menteri silap dan menyebabkan pelaburan luar negeri di antara 12 hingga 15 bilion ringgit tidak akan melabur ke Malaysia. Nah, sekiranya dalam kerajaan MDEC satu JLC specialist untuk menarik pelaburan luar negeri tidak datang ke Malaysia dan mempersalahkan Yang Berhormat Menteri, bolehkah Yang Berhormat Menteri sebutkan di sini, kalau kita silap, kita betulkan demi kepentingan nasional, itu tidak jadi masalah. Asalkan masa depan soalan. Ya. Asalkan masa depan itu soalan. Bolehkah dasar kabotaj ini dibatalkan? Kerana sungguh pun Yang Berhormat Menteri cakap tidak ada kaitan. Tapi pengurusi MDEC sendiri cakap soalan apa ni? Itu pelaburan luar negeri sebanyak 12 hingga 15 bilion. Tak faham. Bolehkah? Okay. No, I'm asking the question. So bolehkah dasar kabotaj ini, bolehkah ia dibatalkan supaya kita tidak kehilangan pelaburan seperti mana yang disebut oleh MDEC, pengerusi MDEC sendiri. Ini perkara penting supaya we not only protect. Tak ada perbahasan. Tolong. Harap jangan mengelirukan Dewan Yang Mulia ini dengan jawapan yang tidak berasas. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua. Izinkan saya sedikit masa untuk menerangkan pada Yang Berhormat Bagan ni. Apa yang berlaku ialah, pertama, Apricot ini adalah satu projek alternatif. Apabila berlakunya perang perniagaan, iaitu trade war antara US dengan China pada tahun 2015, sebelumnya semua kabel lama O-Cable daripada Hong Kong, Japan ke Singapura. Kawasan ini ada kawasan yang banyak kabel lama. Apabila berlakunya trade war, mereka telah memulakan satu laluan alternatif menggunakan Apricot dari asal, dihilangkan pada masa itu. Dan mereka melalui Pacific Ocean. Pacific Ocean dari segi geografinya tidak melalui Malaysia. Dia melalui Jepun, Taipei, Filipina, masuk ke Lautan Jawa dan Makassar, terus ke Singapura. Ininya 12,000 kilometer Apricot. Ini pemasangan kabel. Dasar kabotaj kita ialah pembaikan dua perkara yang berlainan. Pemasangan masih tertakluk kepada dasar kabotaj sejak Tun menjadi Perdana Menteri. Itu memang ada. Apa yang berlaku sekarang, Yang Berhormat gunakan soal pembaikan. Tapi projek ini adalah pemasangan. Apa yang pengurusi MDEC kata itu tak betul. Kerana dasar kabotaj ini
hanya diguna pakai dalam konteks pembaikan, bukannya pemasangan. Itu pertama. Kedua, Yang Mohamad tanya, sama ada kita bincang. Kita bincang. Pada 9 September yang lalu, semua kementerian duduk berbincang, termasuk KPDN HEP, termasuk juga KKMM dan KDN. Kita mengambil pandangan semua, mengimbangi kedaulatan negara. Ini penting. Yang sebelum ini, kita benarkan mereka masuk, mereka tak perlu minta DSL, Domestic Shipping License, untuk masuk ke Malaysia. Sekarang kita bagi 3 hari. Kalau tak ada kapal Malaysia, benarkan mereka bawa. Sudah ada bukti 10 buah kapal asing masuk. Tak wujud kata kita menyekat mereka masuk. Pemasangan dengan pembaikan dua perkara konsep yang berlainan. Itu saya minta Yang Mohamad baca balik. Kenyataan yang dibuat oleh Arus Restu, syarikat yang tengah buat MIS. Apa yang saya terangkan tadi, MIS ini daripada India ke Singapura. Singapura ke Jepun. Dua rangkaian membentuk satu sistem. Yang memulakan projek Apricot ini adalah NTT daripada Jepun. Yang projek daripada MIS ni sebenarnya NTT juga adalah pemegang saham utama dalam syarikat Orient Link Limited. Yang Mohamad boleh semak, Yang Mohamad sebagai mantan Menteri Kewangan. Kedua-dua daripada satu bapa yang sama. Sekarang dikatakan kesaling hubungan itu ada antara Malaysia dengan semua negara. Jadi soal bypass peruntukan Malaysia itu tidak masuk akal. Saya sedia berdebat dengan Yang Mohamad. Dulu kata saya tak layak tak jadi Presiden MC. Sekarang saya mencabar 1 jam kita boleh bincang. Bicara. Apa program kita bincang. Terima kasih. Soalan tambahan nombor 2 kena sebelah sini. Maaf, Yang Mohamad. Yang Mohamad, ini bukan sesi perbahasan. Maaf. Soalan tambahan nombor 2, ada siapa di sini? Kalau tak ada, saya bagi Yang Mohamad bagan. 30 saat, Yang Mohamad, tolong. Tak ada perbahasan. Tadi Yang Berhormat Menteri menyatakan, saya terima cabaran daripada YB Menteri. Bila-bila tetapkan masa, saya akan datang. Saya nak tanya Yang Berhormat Menteri cara sebut bahawa pengurusi MDEC silap. Pengurusi MDEC Rais Hussein cakap tak betul. Kalau sekarang anda bergantung kepada laporan daripada syarikat swasta untuk menghentam seorang pengurusi daripada syarikat berkanun daripada kerajaan, saya nak tanya, adakah Rais Hussein akan dipecat? Adakah apa yang dia sebut sebagai kepakaran? Sekarang Yang Berhormat Menteri menolak sama sekali. Alright. Siapa yang betul sekarang? Terima kasih. Because the issue here is... Tak ada isu dah. Faham. Soalan tu dipahami. Yang Berhormat Menteri silakan. Okey. 12 dengan hingga 15 bilion punya pelaburan luar negeri. Yang Berhormat tolong. Yang Berhormat bagan. Yang Berhormat bagan tolong duduk. Yang Berhormat Menteri. Datuk Speaker, 30 saat saya jawab. Senang saja. Ya. Buktikan pada saya cadangan asal Apricot melalui Malaysia. Kontrak dokumen saya pernah tengok. Tak ada. Dia melalui Pacific Ocean. Mana ada? Kedua, mesti melalui Selat Melaka, maka projek MIS itu dihubungkan pada Apricot. Yang Berhormat, ini common sense. No, you are not answering the question. Dan kedua, I'm asking about foreign. Yang Berhormat Menteri tengah jawab. Dasar Jawab bagan. kabotaj adalah... Saya tengah jawab, Yang Berhormat. Bagan duduk. Yang Berhormat, dasar kabotaj di bawah kuasa Menteri Pengangkutan. Dimulakan dengan tahun 1980. Kenapa kita boleh tanya pada Yang Berhormat Langkawi? Dulu tak ada setitik pun minyak petroleum dibawa oleh kapal Malaysia. Sekarang sudah ada. Dalam konteks ini, kita bagi kapal asing masuk ke Malaysia. Tapi masuk ke rumah, bagi salam, ketuk pintu. Kerana ini kedaulatan kita. Takkanlah kita tak boleh bagi peluang. Kalau tak ada, kita benarkan. So what's the issue? Pemasangan masih tertakluk zaman Yang Berhormat Seremban pun tak pindah pasal pemasangan. Ini Yang Berhormat sebut pemasangan Apricot. Dia bukan pembaikan. Yang Berhormat bawa dasar tentang pembaikan. Jadi tak ada correlation langsung. Yang Berhormat pengurusi MDEC yang kata yang disebut oleh Yang Berhormat tadi, ini bukan kuasa saya memecat sesiapa. Kita
berbincang secara profesional. Yang Berhormat kena faham profesional. Dan ini bukan saya ambil daripada pasar malam. Semua data itu saya boleh hantar kepada Yang Berhormat untuk baca. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Bagan. Yang Berhormat Bagan. Tolong. Bagan. Bagan duduk.